Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inal hukmu illa lillah yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid An-Naim, Taman Selistia, ahli-ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala maka dapat kita hadir ke rumah Allah dan berada pula dalam majlis ilmu Raudatul Jannah, Taman Syurga. Semoga mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada malam ini alhamdulillah dapat kita sambung sedikit lagi pengajian kitab akidah, asas-asas akidah Islam, dan kita masih lagi berada pada tajuk Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha mulia. Dan tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 65. Muka surat 65 iaitu sambungan nama-nama Allah yang ke-27, 28, 29 dan seterusnya. Baik, nama Allah yang ke-27, Asmaul Husna yang seterusnya ialah As-Sami'. As-Sami'. As-Sami' dengan makna yang maha pendengar. Allah Ta'ala yang bersifat As-Sami' yang maha pendengar ataupun yang maha mendengar. Selalu kita sebut, tiap-tiap kali kita salat, kita sebut ketika i'tidal, bangkit daripada rukuk, maka apa dibacanya? Sami'allahu liman hamidah. Cuma jangan dibaca panjang lah kat situ. Ada orang baca macam-macam. Sami'allah, tak kena lah. Yang tu nama Allah Ta'ala As-Sami'. Tapi dalam bacaan i'tidal tu Sami'a datang dalam bentuk perkataan kata kerja. Kalau orang mengaji Arab dia faham fi'lul madhi. Telah mendengar. Telah mendengar. Siapa mendengar? Allah. Liman hamidah. Sami'allahu, Allah telah mendengar. Liman hamidah, kepada siapa orang hok puji dia. Termasuk pujian ketika rokok itulah. Ketika rokok kita puji apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maka kita bangkit i'tidal, Sami'allah, Allah telah mendengar. Liman hamidah, kepada semua hamba-hamba yang memujinya. Itu Sami'ah. Yang ni datang dalam bentuk alif lam. Kalau alif lam belajar bahasa Arab, dia menandakan al-ismu, kata nama. As-Sami' yang maha pendengar, yang maha mendengar, yang amat-amat mendengar semua perkara. Allah mendengar segala suara kuat atau perlahan. Kita kadang, iyalah, kalau kuat kita dengar, perlahan kita tak dengar dah. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Kita mendengar tak? Mendengar lah, saya bercakap, tuan-tuan dengar tak? Dengar. Tapi pendengaran manusia ataupun makhluk terbatas. Ada alat dia, telinga. Allah Ta'ala tak ada telinga, tak ada alat. Zat Allah Ta'ala maha qadim, pendengaran Allah maha qadim sejak daripada azali lagi. Allah mendengar segala suara kuat atau perlahan, dekat atau jauh, tidak tersekat.
Ataupun dalam bahasa lain kita kata tidak terbatas. Tidak terbatas, tidak tersekat oleh satu-satu sekatan atau halangan. Malah ia mendengar segala yang tidak bersuara. Hak tak bunyi pun dia dengar juga. Kita kalau kita benda hak tak bunyi, macam mana nak dengar? Contoh apa benda hak tak bunyi? Kita lah tak dengarnya tak? Contoh apa? Segala yang tidak bersuara. Segala yang tidak bersuara, pokok. Pokok bunyi apa? Bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Dalam Quran sebut bertasbih kepada Allah. Segala apa di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi, makhluk di langit dan di bumi. Di langit, udara, bertasbih kepada Allah. Cuma kita tak dengar. Tapi Allah Ta'ala, dia mendengar. Termasuk apa benda kita tak dengar? Suara hati. Suara hati. Dalam hati. Macam-macam ada. Suara hati dalam hati ni. Pola ustaz tu sekian-sekian macam-macam lah. Kita tak dengar. Allah Ta'ala, dia mendengar. Kerana dia mendengar segala yang tidak bersuara. Suara hati, suara makhluk, suara tasbih makhluk. Ni malam ni kita tak dengar ni, tapi ada malaikat mendoakan ahli-ahli majlis ilmu, kehadiran para malaikat dalam setiap majlis Raudatul Jannah, dalam taman-taman syurga. Taman syurga mana apa? Majlis ilmu. Ada malaikat. Malaikat ada buat apa? Mendoakan, Allahumma ighfir lahum li ahli majlisil ilmi. Ampunlah dosa ya Allah kepada ahli-ahli majlis ilmu. Kita tak dengar, tetapi Allah Maha mendengar segala sesuatu. Baik, as-sami'ah. Jadi orang yang beriman dengan Allah dan beriman yakin dengan sifat as-sami', maka dia tak cakap bukan-bukan. Kerana setiap percakapan itu didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada baik ataupun buruk. Yang seterusnya, yang ke-28, al-basir. Biasalah pendengaran dengan penglihatan. Yang ke-28, al-basir. Biasa ke dalam Quran digandingkan as-sami' dengan al-basir. Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah gandingkan sifatnya wa huwa as-sami', dia maha mendengar, al-basir, dan dia juga maha melihat. Al-basir makna yang maha melihat. Allah melihat segala-galanya di mana jua berada. Kerana melihatnya itu tidak melalui apa-apa alat perantaraan. Ataupun kita kata Allah nampak. Allah melihat dan Allah itu nampak. Segala apa ada di atas muka bumi ini, segala apa kelakuan, situasi, keadaan, Allah melihatnya segala-galanya di mana jua berada. Di langit, di bumi, di lautan, di daratan. Tempat yang jelas, terang, tempat yang tersembunyi, semuanya di dalam penglihatan Allah. Kerana melihatnya itu tidak melalui apa-apa alat perantaraan. Sama juga tadilah, kalau mendengar tak payah ada telinga. Allah Ta'ala melihat tak payah ada mata. Tak, bukan macam kita ada mata lah, tak ada mata. Masalah mata, masalah penglihatan. Marilah penyakit macam-macam, rabun lah, rabun dekat lah, rabun jauh lah. Ataupun terus Allah tarik nikmat, cacat penglihatan lah, macam-macam. Kerana melihat kita dengan perantaraan, ada alat iaitu mata. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah kata, aku bagi mata tapi puak-puak ni tak tengok pun. Mana alat penglihatan tu. Lepas tu nikmat, antara nikmat paling besar ialah penglihatan. Dan lihatlah, gunalah penglihatan ini untuk melihat alam ini dan merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Allah Taala tidak melalui apa-apa alat perantaraan. Tak perlu mata, tak perlu cermin mata, tak perlu mikroskop. Tak perlu alat-alat canggih untuk nampak benda kecil. Tak. Kerana Allah, zat Allah itu sendiri, sejak daripada azali lagi, ialah al-basir. Al-basir makna maha melihat. Dan tidak terbatas oleh satu-satu batasan atau sempadan. Tak ada sempadan, tak ada batasan. Ada tak satu tempat yang Allah tak boleh tengok? Tak ada. Kan saya teringat kisah anak murid bertanya kepada Syekh Ibrahim Adham rahimahullah. Seorang ulama tasawuf yang hebat, seorang ulama tasawuf yang terkenal, Syekh Ibrahim Adham rahimahullah. Anak murid dia tanya, macam mana nak buat maksiat? Ada tak syarat nak buat maksiat? Boleh tak nak buat maksiat? Salah satunya ialah, kata Ibrahim Adham, mu buatlah
maksiat itu di tempat yang Allah tak nampak. Nak buat maksiat, buatlah kata Syekh. Tapi carilah tempat yang Allah tak nampak. Maka nak murid kata, mana ada? Tahu pun. Mana ada tempat Allah tak nampak? Tahu pun. Maka tak payah buat maksiat. Jangan buat maksiat. Semua tempat Allah nampak. Tak ada tempat yang Allah tak nampak. Kerana Allah itu, Allah Tuhan yang menciptakan makhluk. Tempat tu sendiri makhluk. Tempat tu sendiri makhluk. Alam ini. Makhluk tu siapa dia buat? Allah buatlah atas muka bumi. Di mana di langit, di bumi sekalipun, itu adalah makhluk Allah, sudah tentu di bawah penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang seterusnya. Al-Hakam. Al-Hakam. Sebelum ni kita dah jumpa Al-Hakim. Jangan keliru. Dia beza. Al-Hakim Maha Bijaksana. Kita dah baca sebelum ni kot. Ada Al-Hakim. Dah jumpa kan belum Al-Hakim? Dia satu lagi adalah Al-Hakam. Al-Hakam daripada perkataan hakam. Sudah jadi perkataan Melayu pun. Apa dia? Hakim. Dalam setengah-setengah kitab orang putih tu dia terjemah the judge. The judge. Judge makna hakim. Yang ni dia letak makna apa? Yang maha penetap hukum. Yang menetapkan hukum. Yang menjatuhkan hukum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Al-Hakam. Ni antara nama yang kita jarang dengar orang nama dia dah. Kalau Abdul Basir biasalah ramai Abdul Basir. Abdul Razak, Abdul Wahab, tapi Abdul Hakam jarang sekali kita jumpa dah. Abdul Hakim pun ramai. Abdul Hakim biasa, Abdul Basir biasa, Abdul Razak biasa, Abdul Wahab biasa, tapi Abdul Hakam jarang kita dengar nama. Tapi boleh, tak ada masalah. Nak letak nama anak ke, nak letak nama cucu ke, Abdul Hakam. Hamba kepada Al-Hakam. Al-Hakam makna hakim. Al-Hakam makna yang maha penetap hukum. Sama ada hukum dalam bentuk hukuman atas dunia ataupun hukuman di akhirat nanti di mahkamah Allah Ta'ala. Semuanya Al-Hakam Allah Ta'ala. The judge. Hakim. Adapun Tok Hakim atas dunia ni bukan Tok Hakim sebenar pun, lantikan je, orang lantik jadi hakim. Tapi sifat Allah Ta'ala tu memang Al-Hakam. Yang maha penetap hukum. Hukuman Allah tidak siapa pun dapat mengubah dan menukarkan dengan keputusan yang lain. Hukuman Allah itu mu'tamad, tetap. Mungkin boleh kita tengok dalam konteks hukuman atas dunia ni. Allah kata wajib lah. Tak boleh nak takwil dah. Nak takwil macam mana lagi? Puasa Ramadan wajib. Nak pusing kat mana lagi? Tak wajib Ustaz. Tak boleh. Kecuali dalam bab fiqh lah. Bab fiqh lain lah. Bab fiqh tu dia kata soal musafir ke apa tu, itu bab fiqh. Ni dalam konteks umum. Wajib solat 5 waktu. Wajib belajar ni. Apa benda kita buat ni? Sedang melakukan kewajipan. Allah kata wajib belajar aqidah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka wajib kamu tahu. Fa'alam, mengertilah. Kenallah. Tahulah. Allah Ta'ala. Ma'rifatullah. Kenal Allah. Ni tengah duk mengaji benda wajib lah. Ni fardu ain ni. Pasal apa duk mengaji Asma'ul Husna? Duk baca Asma'ul Husna. Sebab nak kenal Allah lah. Siapa dia suruh kenal Allah? Allah lah dia Tuhan. Hukumnya macam tu. Dia Al-Hakam. Dia menetapkan hukum wajib ke atas fardu ain, atas setiap orang yang sempurna akal dia, mukallaf. Orang yang muslim yang akil baligh, yang mukallaf, dia kenal Allah tu wajib. Siapa dia kata wajib? Allah Ta'ala. Sama juga haram. Haram minum arak. Haram lah. Ustaz, saya tak minum. Saya jual je, haram juga. Dia tak boleh. Ada kan 10 golongan yang dilaknat. Walaupun tak minum. Aku bukan minum pun. Aku bawa lori je. Lori bawa arak contoh. Haram juga. Haram. Dia penetap hukum. Dia Al-Hakam. Itu hukuman atas dunia ni. Pencuri potong tangan. Potong tangan lah. Kita tak boleh nak kata potong kaki. Orang zina disebab 100 kali belum kahwin. Yang dah kahwin rejam sampai mati.
Ada juga orang kata zalim, itu semua cari penyakit belaka tu. Ada benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Itu dalam konteks hukuman kelakuan atas dunia. Yang seterusnya kata ulama, al-hakam juga boleh kita kaitkan hukuman di akhirat tu. Mahkamah Allah Ta'ala, Allah lah hakimnya. Tidak siapa dapat mengubah dan menukarkan dengan keputusan yang lain. Akhirat esok, syurga neraka, polan, bempolan. Hukuman Allah, ketetapan Allah, ahli syurga. Polan, bempolan. Ketetapan Allah, hukuman Allah, ahli neraka. Siapa boleh ubah? Tak ada siapa boleh ubah. Dalam Quran sebut, dalam surah Al-An'am ayat 57, Inil hukmu illa lillah. Tidak adalah ketetapan hukum melainkan milik Allah Ta'ala. Yaqussul haqqa. Dia telah menerangkan segala kebenaran. Wa huwa khairul fasilin. Dan dialah sebaik-baik hakim yang menjatuhkan hukuman. Itulah Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita bergaduh atas dunia ni, serah pada Allah lah. Dalam Quran sebut dalam surah As-Sajadah, Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Ta'ala yafsilu bainahum, akan menetapkan hukum, menjatuhkan hukum apa yang duk bergaduh atas muka dunia. Fima kanu fihi, inna rabbaka yafsilu bainahum yaumal qiyamah, pada hari kiamat esok di mahkamah Allah, Allah menetapkan siapa yang benar, siapa yang batil, siapa yang berada pada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang menyeleweng. Serah pada Allah Ta'ala. Yang penting kita mengaji, kita yakin ilmu kita ini, kita mengaji ni duduk pada jalan kebenaran, insya-Allah Allah akan menetapkan hukumannya yang kita yakin dengan kebenaran hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-hakam. Tak boleh nak ubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya, yang ke-30, al-adl. Ada kaitan dari segi susunan dia. Bukan saja-saja susun ikut suka tu tak. Kenapa al-adlu datang selepas al-hakam? Saja-saja suka-suka tak. Maka lepas kita bahas tentang al-hakam, Allah Ta'ala tu hakim yang menetapkan hukuman, sama ada hukum atas dunia ke, hukuman di akhirat ke, maka datang pula al-adlu adil. Al-adlu adil, maha adil. Bahasa Melayu pun ambil daripada Arab juga. Maha adil. Adil tu berkata al-adlu. Tadi al-hakam, hakim. Hakim yang bagaimana? Hakim yang adil. Allah Ta'ala atas muka dunia ni berlambak hakim tak adil. Tak? Macam-macam hukuman adil yang boleh kita pertikaikan. Hukuman hakim yang boleh kita pertikaikan. Tak. Yalah, kita hormatlah mahkamah tu, keputusan mahkamah. Tapi ada hakim yang bukan Islam, dia bukan tahu pun bab-bab agama kita ni. Maka atas dunia ni hakim-hakim tu tidaklah seadil-adilnya. Yang adil, yang maha adil, hakim yang maha adil, kehukuman yang maha adil ialah Allah Ta'ala, sifat dia al-adlu. Allah yang maha adil, yang sebenar-benar adil. Oh, tu tambah lagi huraian dia tu. Yang sebenar-benar adil. Adil makna apa dari segi bahasa? Letak suatu pada tempat dia. Adillah Allah tu letak Fir'aun dalam neraka. Adil tak? Adil. Kena lah tu. Tak? Adil lah tu letak Fir'aun dalam neraka, letak Abu Lahab pak saudara Nabi walaupun dia pak saudara Nabi. Tapi dah jahat sampai tara tu, maka saya selanaran dzata lahab. Saya selanaran dzata lahab. Masuklah neraka Abu Lahab. Adil lah? Adil lah. Sebenar-benar adil. Tidak ada sebaran unsur tidak adil. Dia nafi pula. Tengok syarah kepada nama Al-Adlu. Dia nafi pula. Tidak ada sebaran unsur tidak adil. Lawan kepada adil apa? Zalim. Inni haramtu dhulma. Dalam hadis kursi tak? Inni haramtu adh-dhulma. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Haram zalim. Sama ada perbuatan manusia hak zalim tu, Allah kata haram. Membuat benda hak zalim, benda haram. Dan haram juga zalim bagi Allah melakukan kezaliman. Tidak sama sekali. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Kena ada ayat Quran kan? Allah menafikan wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu itu. Tuhanmu itu tidak sesekali zalim kepada hamba-hambanya. Apa Allah campur dalam neraka zalim? Ada tak boleh kata macam tu?
Adil. Letaklah neraka. Mana tak beriman neraka, tempat dia adil itu. Kan makna adil tu apa? Dia letak satu pada tempat dia. Kopiah letak atas kepala. Adil lah. Orang tak letak kasut atas kepala. Letak kasut atas kepala, zalim. Ataupun songkok letak di kaki, zalim. Songkok tempat dia atas kepala, bukan di kaki. Songkok letak di kaki, zalim, bukan tempat dia. Maka hak kafir mana tempat dia? Syurga, zalim lah. Dah mukafir, tak beriman, maka adil bagi Allah meletakkan orang kafir dalam neraka. Tu. Dan yang maha adil. Dan ada penafian pula, Allah tidak zalim. Siapa-siapa mengatakan Allah itu zalim, dia meletakkan satu sifat yang tak layak bagi Allah, maka tanpa ragu kita kata kufurlah dia, kafirlah dia, murtadlah dia, rasaklah akidah dia, kerana dia mengatakan Allah zalim, sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Zalim ni manusia. Fir'aun tu zalim lah, jahat. Pemimpin-pemimpin yang menzalimi rakyat tu zalim dah. Pemimpin yang menipu rakyat tu zalim lah. Contoh tak? Zalim sifat pada manusia, bukan pada Allah Ta'ala. Jadi dinafikan situ tidak ada sebarang unsur tidak adil dan cacat, kerana Allah sangat meliputi ilmunya. Jadi digandingkan biasanya lepas al-hakam maka al-adl. Hukuman Allah itu adalah seadil-adilnya. Selalu kita baca dalam Quran, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ayat terakhir surah At-Tin. Bukankah Allah itu ahkamil hakimin? Ahkam daripada perkataan hakam tu lah. Dialah hakim yang paling adil, dialah hakim paling bijaksana, segala ketetapan keputusan dia bijaksana. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Lalu kita jawab pun, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jawapan kepada ayat tu, sebahagian ulama mengatakan sunat. Kita jawab. Allah tanya, alaisallahu bihakamil hakimin, bukankah aku hakim yang adil? Bukankah aku penetap hukum yang paling bijak? Bala, ya. Wa ana ala dzalika minasyahidin, aku bersaksi di atas keyakinan engkaulah Tuhan yang maha adil. Jadi satu perkara juga yang kita tengok, orang-orang yang meletakkan sifat zalim pada Allah, hukum Allah zalim lah, hukum hudud zalim lah, hukum kisah zalim lah, maka dia boleh membawa kepada kerosakan akidah, bahkan na'udzubillah boleh jatuh kufur dan kafir. Baik, yang seterusnya, nama Allah yang ke-31, Al-Latif. Yang ni biasa kita dengar tak? Biasa kita dengar Al-Latif. Orang nama Abdul Latif pun ramai. Mungkin ada kawan-kawan kita nama Abdul Latif, hamba kepada Abdul, hamba. Al-Latif kepada Al-Latif, Allah Ta'ala yang maha latif. Ada zikir kan, ya Latif, apa lepas biasa kita baca dalam bulan Ramadan tak? Lepas solat witir, ya Latifu ya Kafi. Yang tu ya Latif. Apa makna Latif? Al-Latif yang maha lembut. Ada satu tafsiran lagi, dia tak guna perkataan lembut, sebab dia nak bezakan dengan Al-Halim nombor 33 tu. Tak apa, 33 kita baca lagi. Tak? Kita akan jumpa insya-Allah lepas ni nombor 33. Nombor 33 tu Al-Halim, lembut. Sebab tu setengah-setengah Al-Latif dia tak kata lembut, dia kata apa? Al-Latif yang maha halus. Halus. Ataupun teliti. Boleh saya guna perkataan teliti. Allah Ta'ala Al-Latif yang maha halus, yang maha teliti, yang maha lembut. Boleh juga. Allah amat mengetahui rahsia segala sesuatu. Telitinya ilmu Allah Ta'ala, sekecil-kecil benda dalam pengetahuan Allah. Latif. Dalam pengetahuan Allah Ta'ala, mengetahui rahsia segala sesuatu. Al-Latif, Allah amat mengetahui rahsia segala sesuatu, semua perkara halus. Allah maha halus, tidak gopoh, tidak gelocoh, tak lemah lembut di situ. Teliti ni, orang teliti ni dia tak gopoh, dia tak gelojoh,
Dia tak lalai. Sebab apa? Dia amat-amat teliti. Keputusan Allah Ta'ala, penciptaan alam Allah Ta'ala ni. Saya teringat satu surah biasa kita baca, surah Al-Kahfi. Tak? Surah Al-Kahfi kan ada cerita cerita anak muda 7 orang tu yang tidur dalam gua tu. Lepas 300 tahun, apa perkataan yang digunakan? Tak, wal yatalattaf. Wal kafal. Wal kafal. Wal dah. Fal yatalattaf, wal yatalattaf. Ayat ni cerita lepas bangun tidur. Berapa lama tidur? 3 hari, bukan 3 hari, 3 tahun, bukan 3 tahun, 300 tahun. Lepas bangun tidur, lapar lah yuk. Jangan kata 300 tahun kita tidur dah. Berapa jam je, pagi esok dah nak sarapan dah. Tidur malam berapa jam? 6 jam, 7 jam. Pagi esok lapar, nak sarapan. Dia ni tidur 300 tahun. Baca cerita tu tak? Wa kadzalika ba'athnahum yatasaalu bainahum. Bangkit daripada tidur masing-masing tanya, berapa lama kita tidur? Tak apalah, cerita tu panjang. Nak pendek ceritanya, lantik seorang pergi keluar cari makan. Keluar cari makan tu dia kata apa? Wal yatalattaf. Jaga-jaga. Teliti. Jangan duk tunjuk sangat kita ni. Sebab apa? Sebab dalam minda dia masih hidup dalam tahun 300 tahun sudah. Dia takut kepada kerajaan nak kejar dia tu. Kerajaan Dukianus yang zalim tu tak? Dia duk ingat tidur sehari je. Pasal apa masuk dalam gua? Untuk menyelamatkan diri. Kerana mereka 7 orang ini anak muda yang diburu oleh kerajaan zalim. Maka dia kata, kita ni jaga-jaga. Nak cari makan pun, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Jaga-jaga, kena berlemah lembut, kena teliti nak pergi cari makan pun, kerana takut ahli kerajaan, pegawai kerajaan Dukianus yang zalim tu boleh tangkap kamu. Kerana tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, kerana tak sembah berhala. Itu kerajaan Dukianus yang zalim. Jaga-jaga, teliti. Allah Ta'ala Al-Latif, dia tak perlu jaga-jaga apa, sifat dia dah macam tu. Maha halus Allah Ta'ala, maha halus perkiraan Allah Ta'ala, maha lembut. Kan ada ayat Quran kita baca setiap malam, kalau boleh baca setiap malam, surah Al-Mulku. Salah satu ayat dalam surah Al-Mulku apa dia? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Nasabah ke Allah tak tahu. Menasabah ke Allah tak tahu apa dia buat. Alam ini dia buat, makhluk ini dia yang ciptakan. Menasabah ke dia tak tahu. Wa huwa al-latif, sedangkan dia maha halus. Maha teliti ilmu dia. Pengetahuannya cukup segenap segi. Tak ada apa yang gaib, tak ada apa yang hilang daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Yang maha halus, lembut perkiraan dia. Allah amat mengetahui rahsia segala sesuatu, dan ia tidak melakukan sebarang kekerasan kepada makhluknya, apatah lagi menzaliminya. Allahu Akbar. Saya teringat surah Yusuf, tuan-tuan, cerita Nabi Yusuf. Apa dia sebut lepas pada dia diuji demi ujian, demi ujian, demi ujian. Baca surah Yusuf. Ayat pertama sampai ayat 100. Ayat 100 tu happy ending. Kebetulan saya ada kuliah tafsir surah Yusuf di Masjid Taqwa Padang Tembak. Daripada ayat pertama sampai ayat 100 barulah happy ending. Kesudahan dia. Daripada kecil abang-abang dia dengki ke dia, dipedajarnya, dicampaknya dalam telaga. Duduk di istana pula, ujian pula, kena goda. Zulaikha menggoda dia. Masuk penjara pula, dipenjarakan, dapat jawatan pula. Macam-macam ceritanya. Sudahnya dia kata apa? Surah Yusuf ayat 100. Inna rabbi latifum lima yasha. Nabi Yusuf kata, Allah rekodkan dalam Quran, Inna rabbi latifun, sesungguhnya Tuhan aku maha halus perkiraan dia. Sangka baik pada Allah Ta'ala. Inna rabbi latifun lima yasha, innahu huwal alimul hakim.
Kesimpulan Nabi Yusuf, dia kata Allah tahu segala seginya. Allah Maha halus. Dia uji aku, abang aku, berdaja aku. Abang aku campur dalam perigi. Nak duduk di istana, mari pula Zulaikha fitnah aku. Kononnya goda lah, macam-macam cerita. Inna Rabbi, Tuhan aku latifun. Dia cakap ni lepas pada dia bertemu semula dengan bapanya Nabi Yaqub alaihissalam. Lepas bertemu selepas puluhan tahun berpisah. Selepas menjadi dewasa, dia dah dewasa dah jadi menteri dah pun, nak jumpa semula dengan ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam. Maka dia kata, inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku buat semua ni berdasarkan ilmunya yang maha halus, sangka baik pada Allah Ta'ala. Wa huwal ali, innahu al alimul hakim. Dialah Tuhan yang maha mengetahui, maha bijaksana. Itu makna al-latif. Ada satu zikir, boleh kita baca ya latif, ya latif. Allah maha halus, Allah maha teliti. Jadikan zikir ya latif, ya latif, ya latif. Walaupun tak ada nas, tak ada dalil apa, tak ada masalah, setakat tak ada masalah. Allah sebut wadhkur isma rabbika, sebutlah nama Tuhan dia sebutlah nama Tuhanmu, antara nama Tuhan ialah al-latif. Ya latif, ya latif. Baik, seterusnya Al-Khabir. Gandengan kepada Al-Latif ialah Al-Khabir. Dalam Al-Quran disebut perkataan Al-Latif 7 kali. Dan sebahagian besar ayat Quran yang menggunakan perkataan Latif ni 7 kali tadi, ada gandengannya dengan Al-Khabir. Contoh tadi saya baca surah Al-Mulku tadi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa Al-Latiful Khabir. Baik, Al-Khabir, yang maha mengetahui. Daripada perkataan khabar lah. Kan khabar sudah jadi perkataan Melayu. Khabar. Apa makna khabar? Khabar berita, sesuatu yang sampai. Kita tahu pasal apa kita tahu benda tu? Khabar. Oh, dapat khabar, dapat perkhabaran. Orang Perak kata dah khabar ke belum? Orang kabur kat kita, maka kita tahu. Oh, tu kabur. Orang kabur kat kita, kita pun tahulah. Malam ni ada kuliah ni Masjid Seri Setia ni ada kuliah. Siapa dia? Orang kabur kat aku. Maka dia tahu. Satu maklumat tu dapat. Satu berita tu dapat. Mana daripada perkataan khabar, kabur. Allah Ta'ala memang dialah yang Allah Ta'ala maha mengetahui ni. Al-Khabir, segala ilmu, segala pengetahuan, segala apa pun dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah amat mengetahui segala yang tersembunyi. Allah sebut dalam Quran, wa ma tasqatu min waraqatin, dan tidaklah jatuh gugur sehelai daun illa ya'lamuha, kecuali dalam ilmu Allah. Kita tak kira lah. Kadang belakang rumah kita ada pokok daun yang gugur tu. Tapi Allah kata, aku ni, kata Allah Ta'ala, daun banyak mana gugur, bila dia gugur, di mana dia gugur, macam mana dia gugur, dengan angin ke, dengan ribut ke, dengan orang jolok ke, semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala yang Al-Khabir, maha mengetahui. Allah amat mengetahui segala yang tersembunyi, sehingga perkara yang tidak tercapai oleh panca indera manusia. Panca indera tu 5 perkara lah. Panca tu 5. Indera tu deria. 5 deria. Mata tak nampak, tapi Allah tahu benda tak nampak. Penglihatan. Pendengaran kita tak dengar, tapi Allah tahu, khabir. Benda tak boleh bau. Yang ketiga, deria yang ketiga dia bau. Tak boleh hidup pun, tapi Allah tahu. Benda tak boleh rasa. Apa lagi? Deria yang keempat. Rasa, lidah. Tapi Allah tahu. Dan yang terakhir, sentuh. Deria sentuhan, tangan ni, kulit ni. Tak boleh sentuh, tapi Allah tahu. Kita tak tahulah macam mana sentuh. Tak boleh tengok, tak boleh dengar, tak boleh nak hidu bau pun tak ada. Nak rasa dengan lidah pun bukan jenis rasa. Habis tu Allah Ta'ala semua dia tahu. Semua. Hak kita tak nampak, dia nampak. Hak kita tak boleh dengar, dia boleh dengar. Sebab apa? Sebab dia Al-Khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi perkataan Al-Latif, nama Allah Al-Latif dengan Al-Khabir digandingkan. Maka ada dia punya perkaitannya. Allah Maha mengetahui segala-galanya.
tidak tercapai oleh panca indera manusia. Mana kata kita meletakkan diri kita ini amat kerdil, apa benda pun kita tak tahu. Adab dengan Allah Ta'ala. Kan ada tasbih malaikat. Malaikat bertasbih. Apa dia tasbih malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat tasbih. Maha suci Allah, kami tak tahu ya Allah. Maha suci Allah, la ilma lana, apa tak ada ilmu pun. Melainkan ma 'allamtana, la ilma lana illa ma, kecuali apa Allah kabur kat kita. Jadi jangan duk belagaklah. Jangan duk rasa kita hak paling pandai, kita hak paling hebat. Kita ada degree, ada ijazah, ada master, ada PhD, apa benda pun semuanya datang daripada izin Allah Ta'ala. Illa ma'allamtana. Allah yang maha khabir itulah yang memberikan sedikit ilmu kepada kita, sedikit pengetahuan kepada kita. Lain pada tu hak kita tak tahu, semuanya ilmu milik Allah Ta'ala, sebab dia tahu segala-galanya. Al-Khabir, ilmu Allah tu dalam Quran sebut dalam surah Al-Kahfi kata 7 lautan jadi dakwah nak tulis ilmu Allah, tak tertulis pun. Mari pula 7 lautan lain pula, tak tertulis pun, tak selesai. Kering kontang 7 lautan. Sekiranya 7 lautan tu, air laut 7 air laut tu, air laut 7 lautan tu dijadikan dakwah nak tulis ilmu Allah, kering kontang pun tak habis lagi. Tak, ilmu Allah Ta'ala. Subhanallah. Kerana apa? Allah tu Al-Khabir. Baik, insya dah masuk. Saya habiskan sikit lagi. 2 lagi, tak banyak dah tu. Alang-alang kita habiskan muka surat 65. Yang ke-33, nama Allah yang ke-33 Al-Halim. Ini yang lebih tepat dengan makna yang maha berlemah lembut. Yang latif tadi lebih tepat dikatakan maha halus, ya. Maha halus, maha teliti. Adapun Al-Halim ini yang maha berlemah lembut. Ataupun dalam istilah lain, perkataan digunakan ialah maha penyantun. Pernah dengar perkataan penyantun? Daripada perkataan sopan santun. Ada sopan santun, maka dia kata penyantun. Ada maha berlemah lembut. Allah tidak cepat memberi balasan siksa dan cepat meradang. Meradang. Ada meradang ni apa? Mengamuk apa? Sekalipun kepada orang-orang yang dimurkainya setelah mereka bertaubat. Al-Halim, Allah Ta'ala maha berlemah lembut. Allah tak cepat memberi balasan siksa. Dia maha menerima taubat, dia maha pengampun. Kan ada ayat Quran, lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Surah apa tu? Surah Fatir, ayat terakhir. Kalau tuan-tuan nak rujuk, surah Fatir ayat 45. Biasa dalam kitab-kitab akidah sebut je Allah Al-Halim, maka dia baca ayat ni. Ayat terakhir, ayat 45 surah Fatir. Allah kata apa? Kalaulah Allah tu asal buat dosa je balah, asal berdosa je balah, asal maksiat je balah, azab. Tak ada apalah. Saya banyak dosa. Tuan-tuan, yalah, kita letak diri kita ni banyak dosa lah. Berdosa hari-hari duk buat dosa. Kalaulah jenis Allah ni, lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Kalau Allah nak balas apa hak manusia buat, asal berdosa je, asal maksiat je, asal benda haram je, ma taraka ala dhahriha min dabbah, maka bumi ni akan hancur, tak ada seekor pun boleh hidup atas muka bumi. Min dabbatin. Kalaulah nak kira lah banyak mana dosa manusia buat setiap hari. Setiap hari atas muka bumi ni ramai pendosa-pendosa. Hak buat dosa, hak tak semayang ramai mana, hak dedah aurat macam ramai mana, hak minum arak ramai mana. Tak, Allah kata, kalau aku nak kira lah dosa tu, asal dosa je aku balas, asal dosa je aku balas, hak buat maksiat, hak haram tu aku buat dah. Ma taraka min dhahriha. Atas muka bumi tak tinggal seekor binatang pun. Tak tinggal benda hidup, habis semua aku balas. Tapi dah, Allah Maha Al-Halim. Dia berlemah lembut, dia bagi can. Hak mana berdosa bertaubat, istighfar minta ampun. Maka ayat tu di akhir, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, tetapi Allah tangguhkan kepada tempoh tertentu. Allah tak balas segera. Ada Allah balas dalam kubur,
Ada Allah balas hujung hidup dia. Lepas tua-tua esok. Tak? Muda-muda tak kerti nak bertaubat, tua-tua tak bertaubat lagi, Allah balas. Ada Allah balas di akhirat nanti. Ada Allah balas di padang mahsyar. Ada Allah balas dalam neraka. Allah tangguhkan. Tak? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, bila sampai masanya, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, dan sesungguhnya Allah itu maha melihat perbuatan manusia. Surah Fatir ayat yang ke-45, ayat terakhir. Jadi ayat ini menggambarkan Allah itu Al-Halim. Allah maha penyantun, maha lembut, tidak cepat memberi balasan siksa, dan cepat meradang sekalipun kepada orang-orang yang dimurkainya setelah mereka bertaubat. Maka kalaulah Allah tu tidak Al-Halim, maka tak ada lah Umar Khattab hok dia benci ke Nabi tu. Kalau Allah tu tidak ada Al-Halim, Khalid Al-Walid itu, tak ada lah, tak sempat peluk Islam hok duk lawan Nabi tu. Tak. Tapi ada watak seperti Umar Al-Khattab, tak. Sudahnya masuk Islam, bahkan dijamin syurga. Watak-watak seperti Khalid Al-Walid yang pada awal hidupnya, pada awal usianya menentang Nabi. Tapi Allah Al-Halim, Allah tak balas kejahatan mereka. Bagi peluang. Sebab tu kita sangka baik pada Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkau Ghafur, Engkau Ghafar, Engkau Halim, ampunlah. Ada masa Allah bagi ni, ambil kesempatan. Baik, yang terakhir muka surat 65 kita habiskan. Bawah sekali itu Al-Azim. Ni biasalah Al-Azim ni. Al-Azim, yang maha besar. Yang maha besar, ataupun dalam bahasa lain, dalam istilah lain, yang maha agung. Sebab besar ni takut jadi apa? Besar ni takut jadi apa? Takut jadi keliru pula saiz. Kita kata Allah ada saiz pula. Sedangkan saiz itu benda berjisim, Allah tidak berjisim. Tak apalah. Yang maha besar dalam konteks besar keagungannya, Al-Azim. Allah sangat tinggi martabat keagungannya. Maha besar makna maha agung. Kita baca dalam rukuk, Subhana Rabbiyal Azim. Kita juga baca dalam istighfar, Astaghfirullahal Azim. Maha suci Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun dengan Allah yang maha besar, maha agung. Dengan keagungannya minta keampunan yang tidak dapat digambarkan dengan pemikiran dan pengetahuan, kerana ia bersifat dengan segala sifat ketinggian dan keindahan. Azim. Kan ada zikir yang Allah kata, aku cukup. Nabi kata, hadis Nabi, Allah amat suka orang yang memujinya dengan perkataan azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Tu dua kalimah yang Allah amat suka nak dengar. Bahkan di timbangan pahala amat berat. Kalimatan habibatan ilar rahman. Dua kalimah yang Allah cukup suka, cukup berkenan kalau kita baca. Thaqilatan 'alal mizan, berat timbangan pahalanya. Khafifatan fil lisan, mudah di lidah nak sebut. Apa dia? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Puji Allah Ta'ala, maha suci Allah dengan kepujiannya, maha suci Allah dengan keagungannya. Jadi sebut di sini, keagungan Allah tidak dapat digambarkan dengan pemikiran dan pengetahuan. Alam ini tak cukup agung, tak mampu kita bayangkan. Arash Allah, kursi Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, tak mampu kita fikir, kerana ia bersifat dengan segala sifat ketinggian dan keindahan yang ada pada Allah yang maha al-azim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukuplah malam ini tuan-tuan, satu muka surat sahaja, walaupun sekadar satu muka surat, dapat kita baca nama-nama Allah ini dan kita jadikan sebagai kefahaman untuk mengenal Allah. InsyaAllah makin rapat kita dengan Allah Ta'ala, makin rapat kita dengan redha Allah. Dan redha Allah itu Allah balas dengan sebaik-baik balasan, iaitu syurga, selamat dunia, selamat akhirat, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Sabtu ni, insyaAllah. Kuliah subuh pada pagi Sabtu ni, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aqulu qali hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi man wala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul Asr.